Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Wanita hari ini. Kalau sebentar tadi anda dah bersama dengan Sugi untuk mengupas topik bau mulut ini dari sudut kesihatan, sekarang kita nak beralih pula dari sudut pandangan agama. Dan ketika ini berada di talian bersama kita Profesor Madya Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif, Ketua Jaringan Industri dan Komuniti Fakulti Pengajian Islam UKM. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar ke? Dengar. Ustaz sihat, Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Okey, baik. Kita terus nak bawakan pemerhatian penonton kita berkenaan dengan topik hari ini iaitu bau mulut. Mungkin sebagai permulaan, Ustaz boleh jelaskan dari sudut pandang agama sendiri bagaimana sebenarnya kita nak melihat tentang situasi bau mulut dalam bulan puasa ini bagi mereka yang berpuasa, Ustaz. Silakan. Pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bila kita balik kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad menjelaskan laqaluhu fa bisaim atyabu indallahi min rihil misk atau kama qala, sesungguhnya mulut orang yang berpuasa itu baunya lebih wangi daripada bau wangian al-misk. Misk ni antara wangian yang mahal di negara Arab. Jadi sebenarnya para ulama mentafsirkan. Ada dua pentafsiran. Pertama, pentafsiran mengatakan bahawa mulut yang berbau itu di sisi Allah sangat wangi. Dia sama macam mana? Macam orang bersedekah. Dia sedekah sedikit tetapi di sisi Allah sangat banyak. Dan menyebabkan orang tu boleh masuk syurga Allah Azza wa Jalla kalau dia buat dengan ikhlas, dia buat dengan kesungguhan. Sama juga macam mulut kita. Kita dah jaga dah. Orang kata apa, kebersihan, kita dah jaga dah segala-galanya kita jaga untuk mulut ni, tetapi masih berbau. Berbau itu di sisi Allah wangi, jangan risau. Ada orang dia malu nak bercakap, ada orang malu nak nak berhadapan dengan masyarakat, ada orang malu nak bekerja sebab bau mulut. Jangan malu. Fitrah biasa bagi semua orang yang berpuasa yang tak makan dan tak minum. Jadi walau bagaimanapun tuan-tuan perempuan kena faham bahawa orang yang berpuasa ni dia kena jagalah kebersihan, dia kena berkumur, dia kena bersihkan mulut walaupun hukumnya makruh. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua mengatakan yang wangi di sisi Allah itu ialah pahala. Pahalanya cukup banyak bagi orang yang berpuasa. Jadi itu pentafsiran, dua pentafsiran berkaitan tentang bau mulut. Jadi tak perlu risau kalaupun kita dah berusaha untuk menjaga kepentingan kebersihan mulut ini masih lagi berbau, tapi tak payahlah kita nak risaukan sangat ya Ustaz ya. Tapi mungkin Ustaz juga boleh sentuh. Ada satu artikel yang saya baca mengatakan bahawa sebenarnya kalau kita seelok-eloknya kita nak memberus gigi ni, kita boleh berus gigi sekerap yang mungkin. Contohnya kalau kita nak sebelum solat ataupun solat sunat nak membaca Al-Quran. Tapi dalam situasi bulan puasa ni berapa kerap sebenarnya Ustaz kita boleh gosok gigi? Okey, dia balik kepada adat. Balik kepada adat kebiasaan kita. Kalau kita biasa di bulan-bulan sebelum Ramadan, kita biasa 3 kali gosok gigi. Pagi, tengah hari dan malam. Jadi boleh tak kita nak gosok gigi tengah hari? Boleh tidak. Saat ikut kebiasaan kita, tetapi kena ingat, kalaulah tengah-tengah gosok tertelan ubat gigi, tertelan buih-buihan atau tertelan air, maka puasa itu menyebabkan batal. Kerana apa? Kerana kita bila kita berkumur, ketika berwuduk, hukumnya makruh. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita tersilap, tertelan dan sebagainya, maka menyebabkan batal. Jadi dalam hal ini, kita tak kisah, kita nak gosok gigi banyak mana pun, silakan. Tetapi jangan lebih daripada adat biasa. Kalau kita biasa 3, 3 lah. Kalau kita biasa 2 kali, 2 kalilah. Terpulang kepada kebiasaan. Dia tidak ada had untuk kita gosok gigi berapa kali ataupun sebaliknya. Okey, baik. Dalam situasi Ustaz, kalau kita lihat kadang-kadang tempoh musim ataupun dalam bulan Ramadan ini, tiba-tiba salah seorang ataupun ada individu yang sememangnya ada masalah kesihatan gigi. Katakanlah gusinya sakit berdarah ataupun gigi yang berlubang. Dalam tempoh ini, bagaimana sebenarnya bolehkah mendapat rawatan doktor ataupun membuat rawatan pergigian? Silakan. Baik, ulama dah bincang tentang isu, orang kata apa, isu baiki gigi,
rawatan gigi ketika bulan Ramadan tidak membatalkan puasa kecuali dia terminum air yang masuk ketika pencucian gigi atau termakan atau terminum ubat-ubat yang telah diberi oleh doktor yang masuk ketika pencucian gigi ataupun pembaikan gigi. Dia makan gigi atau termakanlah serpihan-serpihan gigi, itu akan menyebabkan batal. Tetapi kalau dia jaga dengan baik, tak masuk dalam mulut dia, dia masa ketika cuci tu, ketika rawatan dibuat, tak masuk pun kat sini. Maknanya dia jaga betul. Bila dia jaga, dia buang, dia kumur, tidak ada masalah. Tidak membatalkan puasa, insya-Allah. Okey. Baik, selain itu juga mungkin Ustaz boleh sentuhkan, bukan saja kita nak kena jaga dari segi kebersihan mulut ataupun bau mulut itu sendiri. Bagaimana pentingnya juga setiap individu ini untuk menjaga lisan mereka, tutur kata mereka juga, supaya dalam bulan Ramadan ini tidak ada ataupun perkataan-perkataan yang dikeluarkan itu memberikan dosa kepada mereka, Ustaz. Okey, kita kena faham ya. Selain daripada hadis yang menjelaskan bau mulut itu wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah bau mulut orang yang berpuasa, menahan nafsu makan, menahan nafsu minum, pada masa yang sama menahan benda-benda yang tidak berfaedah. Tetapi kalau katakanlah dia ini pada bulan Ramadan banyak mengumpat, banyak menghina, memburukkan orang lain, pada masa yang sama buat benda-benda yang salah, percayalah cakap saya, mulut dia bukan saja busuk di sisi manusia tetapi busuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Sebab Nabi dah bagi tahu mereka hanya dapat dahaga dan lapar sahaja di bulan Ramadan. Kerana apa? Sebab dia berpuasa tetapi jiwanya tak berpuasa, mulutnya tak berpuasa, akhlaknya tak berpuasa, maka rugilah orang-orang seperti ini. Baiklah, memang cukup jelas apa yang diterangkan oleh Ustaz hari ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas penerangan dan juga ilmu perkongsian yang diberikan hari ini bersama kita di Wanita Hari ini, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Selamat puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu tadi pandangan dari sudut agama bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Bukan saja penting kita sebagai umat Islam untuk menjaga kebersihan mulut kita, untuk elakkan ataupun mengurangkan ketidakselesaan bau mulut itu sendiri, tetapi juga penting menjaga lisan tutur kata kita.